Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Tuan Imam, angkat pengusi, tuan-tuan, perempuan, ahli jawatan kuasa masjid dan juga jamaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sejak PKP ni mungkin kuliah-kuliah terawal yang dianjurkan oleh masjid, dan ini satu yang sangat-sangat dinantikan, suatu nikmat bagi orang yang memang suka jalan Allah, suka perkara-perkara kebaikan, dan memang itulah sepatutnya daripada kita. Walaupun dalam suasana serba-serbi yang kita kurang, kita diberikan rasa bimbang, sentiasa bimbang dalam keadaan kita diberikan ujian dan musibah oleh Allah Ta'ala. Tetapi apa saja ujian dan musibah yang datang daripada Allah terhadap orang-orang mukmin itu sebagai petanda Allah menaikkan darajah, dan Allah dalam menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk tahu siapa yang paling baik amal kita. Walaupun Allah Maha tahu, tapi hakikatnya kita sendiri tak tahu kita tu parih mana. Mudah-mudahan ini sebagai satu ukuran bagi kita sendiri untuk muhasabah. Kita tu di mana di sisi Allah Ta'ala. Secara mudah kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah kata li'ilafi Quraisy إيلاذهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ulama sebahagian yang mengutip ayat ni dalam apa jua situasi Allah uji kita, dan sehebat-hebat ujian Allah Ta'ala adalah kepada para Nabi dan Rasul. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling borek, orang yang paling tahu Allah uji itu para Nabi. Kita tak boleh merungut. Macam tu kalau kita jadi Nabi kan best. Jangan kata gitu, kita kufur nikmat. Sedangkan kita lah manusia pilihan. Bahkan daripada sebahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW, itu ada kedudukan yang separih dengan para Nabi dari sudut kemuliaan dan kelebihan, terutama itu pada kalangan para ulama. Jadi orang yang paling borek ujian itu para Nabi dan Rasul. Kalau kita nunjuk nak dari sudut keistimewaan, kita nak yang tu, tapi parih kita diuji tak mahu kita. Kemudian Allah Ta'ala kata falyabudu rabb hadzal bait, ibadahlah kepada Tuhan yang punya Kaabah. Bait tu mana Kaabah lah, ibadahlah. Alladhi at'amahum min ju', yang memberi kamu makan dalam keadaan kamu lapar, wa amalahum min khauf, dan mengamankan kamu dalam keadaan kamu sentiasa bimbang. Kaedah mudah, kalau kau bimbang, ibadah terus-terusan dengan Allah Ta'ala. Sebelum kita diuji, memang kita ibadah. Tapi bila kita diuji, itu proses Allah nak proses kita muhasabah supaya kita terus ibadah. Kita tak kecewa dengan ibadah, kita tak kecewa dengan kebaikan. Mungkin sebahagian tu mikir, dan banyak baik-baik dah, tapi parah hidup ni, banyak baik-baik dah, sempit je lain. Allah kata falyabudu, teruskan ibadah. Allah sambung ayat tu, falyabudu rabb hadzal bait, sambungannya allazi at'amahum min ju', yang beri makan orang yang lapar. Kita bukan lapar, tapi ini menggambarkan kesempitan hidup. Orang sempit hidup, banyak orang sempit ni.
Tapi dia cari macam mana nak keluar daripada kepompong sempit itu pun. Sebab tu tak heran sempit macam mana, musibah macam mana, ujian macam mana, orang tetap jauh daripada masjid. Orang tetap jauh daripada ibadah. Malam ni kita tak ada kitab. Cari apa kita mah dapat kitab ni, tapi saya tadi ni daripada Pahang ni. Tak balik rumah ni, tulis sini daripada Pahang. Tu nampak rugged dia pakai ni. Kan? Kau kuliah kita sini makan kan? Tak apalah. Jadi Allah Ta'ala kata falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Ini satu. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan orang yang dalam keadaan bimbang dan takut. Kita ni bimbang tak? Bimbang kotak kita tak semayang jarak ni dah. Bimbang satu penyakit, nombor dua bimbang kena saman. Kan? Ataupun mungkin bimbang tak diterima lagi dah masuk jamaah dan sebagainya kan. Tapi tetap bimbang lah. Kan? Sebab tu kita tengok kan kadang-kadang orang bimbang dengan penyakit. Memang patutlah kita bimbang. Orang bimbang dengan virus, orang bimbang dengan kuman. Sekecil itu pun orang bimbang, tapi orang tak bimbang. Macam mana neraka yang Allah sediakan bagi orang yang buat yang Allah suruh, yang tu dibuat. Allah larang, yang tu yang Allah suruh, yang tu ditinggal. Yang Allah larang itu dia buat. Macam orang perempuan kan. Contoh, saya suka contoh orang perempuan. Kalau pergi mana-mana kau macam kita kak, pakai tutup ni kan. Dia bimbang dengan virus, bimbang dengan penyakit, tapi kepala tak tutup. Tak bimbang dia dengan neraka tu. Salah. Sebab tu kata tadi ni, ujian itu tengok macam mana kita sendirilah muhasabah. Allah Maha tahu. Nak tengok kita ni macam mana dengan agama. Sehingga akhirnya masing-masing tutup muka, takut. Tapi kebimbangan je dengan dosa-dosa ni tak takut. Ni mudah-mudahan kan kita lah muhasabah kita masing-masing lah. Jangan kita keluar pergi pasar besok kau bang ni kau ni tak takut dengan aku, jangan dipijak dia orang semua. Kan? Kita ni muhasabah kita, bukan letak markah ke orang, tidak. Kan? Sebab kita tak boleh nak marah melulu dengan orang, tak boleh. Kita ni hidup, Allah suruh kita ni muhasabah diri kita. Lajak ke depan sikit, Allah suruh kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada neraka. Lajak ke depan sikit, ada kelebihan kita dengan ilmu, ibadah kita buat kalau lebih kurang, makna lebih sikit, kita ke depan lagi memperbaiki masyarakat setempat. Itu memang tugas kita. Kan? Tak boleh selama kita tokak kita ya, tak fikir orang. Pokok dia lah dia bukan tak faham. Dia bukan kau kocik dengan aku syurga bukan dia tak boleh beza. Tak boleh tu. Itu pentingkan diri sendiri. Sebab tu dalam Quran kata ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah kata ulama dengan ilmu. Tu kita nak belajar. Tak boleh sombong kita kata kita pandai semua. Tak boleh rasa kita hebat semua. Kau ngajar ni kan baca kitab kita rasa tang kitab kita yang handal. Kau jadi imam ni kan kau kita rasa kita yang paling sedap baca paling hebat dan paling betul. Kau kita semayang kan kita rasa kita lah yang Joni semayang naik ke langit. Kau tak boleh, kita tak boleh rasa kita ni hebat, kita bagus tapi sudah apa urusan. Allah dan Rasul SAW ajar kita supaya jangan jadi macam pertama yang dilaknat dan dijanjikan masuk neraka itu syaitan. Yang dia dilaknat janjikan masuk neraka itu Firaun. Yang dilaknat dan dijanji masuk neraka itu Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf, Namrud dan sebagainya. Abraha. Ni semua nama-nama dah terpahat kokal dalam neraka. Tuan-tuan tengok situ tu. Apa punca dia masuk neraka? Satu jawapan sombong. Semua sama. Setan sama, iblis sama, Firaun, Namrud, Haman, semua sama. Satu je, sombong. Dia ada pecahan jahat yang lain ni, tapi punca satu ataupun yang terbesar ni sombong. Saya tak payahlah hurai, saya yakin tuan-tuan pun faham tu. Tapi itu untuk kita muhasabah sama-sama. Dan inilah penyakit manusia yang takkan berhenti bagi kiamat. Ada orang sombong dengan roto, ada orang sombong dengan kuasa, ada orang sombong dengan kecerdikan sikit. Dia belajar rata-rata di universiti mana, semua dah daripada sombong ni. Bahkan ada orang sombong dengan ilmu agama. Ada orang sombong dengan amal, semayang, tahajud, dan anda ada.
Jangan ni sombong. Semua tu Allah tak suka. Semua tu benci. Dia ada satu sombong yang dibenarkan dalam Islam. Sombong dalam bab orang terhadap orang kafir. Itu ada bab tak payah kita panjang. Cuma kita nak ambil secara umum dan asas saja. Tak boleh. Kan? Kita pun macam tu lah. Kan? Mesti menghadap. Macam mana kita menghadap Allah Ta'ala? Pernah dengan kesombongan? Allahu Akbar. Ni orang ilmu fiqh. Allahu Akbar. Ni orang ni orang baca oleh imam bersatu. Allahu habis ya. Tak ada apa kita. Itu yang kita suka jontik-jontik orang tu. Janganlah kait dengan mana, kan? Itu suka jontik-jontik orang tu. Orang nak jontik, tak kena jontik. Padahal tak ada lah masalah apa. Ataupun mungkin ada kesalahan tapi masih boleh diperbaiki dan diperbincangkan, kan? Islam tu kan macam tu. Yang copet kita melatah lebih tahu, kau tak guna, kau tak betul, kau tu semua kau yang tak elok tu semua dekat dia. Dia tak nampak ya. Kau tak elok baca, dia pun parah itu. Kau tak elok baik kerja, dia pun pemalih itu. Kau ni tu tak reti, ni tak reti, bangang apa, dia pun bungkus itu. Masalah. Sama penyakit yang dia marah ke orang tu, ada kat dia penyakit dia tak sedar, dia lebih parah lagi. Sebab tu kita tak merdeka. Kita merdeka tak ada merayawang ada ni, kan? Tak merdeka kita. Sebab kita dikuasai oleh hawa nafsu dan kesombongan kita sendiri, ya. Nabi satu ketika balik daripada satu musafir. Jadi sahabat salah seorangnya berikan cadangan semolih kambing nak makan lah. Musafir nak balik ke Madinah. Kita semolih kambing lah, kambing salai. Okey. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, bagi den yang nyemolih kambing tu. Seorang pula khabar bagi den yang melapah. Seorang khabar bagi den yang memasak. Nabi pula last bagi den yang cari kayu api. Kerja yang paling susah Nabi pilih. Kerja yang paling susah, cari kayu api paling susah. Tengah-tengah padang pasir tu, berjalan jauh, tolong tentu jumpa pokok kayu ataupun kayu api koring yang nak dibuat bakar, nak masak. Itu tawaduk Nabi. Kalau ikut dia kan bos, kan? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Nabi kata bukan bos orang Arab, kan? Semua manusia tu bawah dia. Dan tak keterlaluan kalau saya khabar bawah tapak kaki. Lebih hebat, ada ulama kata bukan bawah tapak kaki, bawah selipar. Bawah tapak kaki ada selipar. Bawah selipar tu manusia semua bawah selipar Nabi, bukan bawah tapak kaki dia. Bawah selipar dia. Itu parah kita banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidup Nabi penuh tawaduk. Banyak hal dia dulukan sahabat banding dia. Banyak hal dia meletakkan sahabat keutamaan banding diri dia. Inilah dia ni manusia kita kena ikut. Kadang-kadang mungkin mudah-mudahan bukan kita, kan? Oleh kerana dulu kita kerja ada sikit jawatan diberi di orang ko, ataupun mungkin kita daripada bawah usaha naik sampai tinggi. Urusan kerja kita tunjuk kau. Itu kadang-kadang pengaruh pangkat tu sampai bawa dalam masjid tu salah tu, kan? Pengaruh pangkat ni bawa dalam masjid. Sebab tu saya suka sebut untuk peringatan diri saya dan kita semua. Bila saja kita masuk masjid, langkah pertama tuan-tuan naik tangga masjid, tanggalkan semua ketinggian hidup dunia kita. Baru boleh kita jadi hamba Allah ibadah dalam masjid. Kalau tak, sampai kiamat kita tak boleh nak ibadah. Ya boleh kita semayang, tapi semayang kita bukan ibadah, semayang kita adat. Bukan ibadat, semayang tu adat. Orang semua buat Allahu Akbar, dia pun buat. Orang rukuk, dia pun rukuk. Sujud, dia pun sujud. Dia tidak jadi ibadat, dia jadi adat semata-mata. Sebab dia bawa sekali dengan kesombongan dunia masuk dalam masjid. Tak kisah lah kau siapa montori, kau tak montori, kau adun, kau apa kau nak masuk masjid. Kau sekarang dalam urusan nak menghadap yang maha agung,
bukan agung, yang maha agung. Kau tanggalkan semua pakaian kekuasaan, ketinggian, kebesaran, tanggal masjid, baru boleh kau semayang. Kau tak pada kiamat, kau tak dikatakan semayang. Sampai kiamat, kau bila semayang, dalam hadis kata, semayang kau tu diangkat hadarat Allah oleh malaikat, Allah konyok-konyok semayang kau, dia lempar balik ke muka kau macam kain buruk. Tu hadis Nabi. Tu hakikat yang ada. Hadis Nabi kau bak, orang kalau semayang, yang jenis macam sebut tadi, wal'iyadzubillah, semayang tu kelepet-kelepet Allah Ta'ala, kemudian dicampak ke muka orang tu ibarat kain buruk. Sudah yang depa ni dia fikir, kau jangan tu tak payah dah semayang ni, kau jadi kain buruk. Tu lagi parah lagi kan, lagi parah gitu. Jadi sebab tu dalam hal ni Nabi SAW sebagai contoh dan tauladan yang terbaik. Kat mana kita duduk, kat mana kita diam, siapa pun kita akan jadi yang terbaik kerana mengikut jejak Nabi SAW. Ya, tu ya. Dan tu tak boleh dan tak mungkin, tak boleh tidak, mesti jalan ilmu. Mesti jalan ilmu. Kalau tambahnya ilmu kita, ilmu yang benar, dia ada alamat ni. Alamat ni antara lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tahu, makin rasa jahil, makin jahil kita ni, makin banyak kita rasa, makin banyak lagi kita tak tahu. Satu dua kitab, satu dua kuliah dah rasa hebat, mendadoi jalan bakapak ya, rasa macam ulama besar, tu tak ada ke mana pun kita dah. Ya. Kan? Itu tu tua kampung ada korban, tu contoh-contoh mangkuk hayun dia. Ya. Tu yang kita nak kena elakkan tu. Ya, siapa pun kita, inilah topik yang terbaik kita masa hidup di dunia, topik yang terbaik juga dalam urusan perjalanan kita ke akhirat. Ya. Dah koreh besok benar bawa anak sembahyang jenazah itu sini ya. Maka mulazamahlah kita dengan yang baik, insya-Allah kesudahan kita pun baik. Kita nak tu ya. Kan? Kita nak tu ya. Ya, ada satu sikit kisah lah, mungkin tuan-tuan pun tengoklah sebab benda ni dia viral kan. Tapi saya sebutlah dalam kuliah ni sebab ada kemungkinan tuan-tuan tak tengok benda tu. Dia tak tengok benda macam ni. Dia buka handphone pun mungkin dia main game ko. Dia tengok lagu-lagu ko ataupun mungkin dia tengok benda-benda pedah tapi dia tak tengok benda ni ataupun tak dapat benda ni. Saya kongsikan dengan tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan dah tahu pun untuk lah dongai. Ada satu kisah berlaku di bola Dimashq. Kita sebut bola-bola sini Damsyik lah kan. Dia seorang ulama, dia bercerita, ulama Damsyik. Dia cerita tentang atuk dulu, atuk penyang dulu. Mungkin dalam tempoh 100 tahun yang dah sudah pun taklah lama benar kalau 100 tahun pun kan. Mak Kilau pun cerita mereka ni kan. Dia meninggal bila? Pun saya tak ingat dah. Dalam puluhan tahun yang sudah lah. Jadi dia cerita dulu ada satu peristiwa yang diceritakan oleh seorang hafar. Hafar ni gelaran ulama ni, tapi sejarah kenapa dia digelar hafar ni deh, sebab dia penggali kubur. Hafar tu penggali kubur. Jadi saya ringkasnya cerita panjang. SOP kita masuk isyak berhenti kan, tuan-tuan pun ramai berhenti cepet ni. Jadi gali kubur. Satu hari penggali kubur ni didatangi oleh satu jenazah, dan jenazah ni diiringi oleh orang yang sikit je. Yang tukang pikul jenazah, tukang pikul keranda, adalah 2-3 orang, kemudian seorang perempuan tu mak dia masuk dalam kubur. Saya ringkasnya cerita, dia panjang tu, malah panjang guna kan, loyo tuan dongan masuk dalam kubur tu. Terkejut penggali kubur ni, sebab bila dia masuk kan dia nampak ada 2 ekor kuda jemput jenazah besar seluas-luas dia seorang ni tengok tu, orang lain tak tahu, orang lain tak nampak, dia seorang nampak. Allah buka hijab tak terkata apa dia pun apa nama polik ajaib. Dia tanya orang, dia cerita dengan orang kau batu gak kau punya apa bahasa kita bayang-bayang, nampak bayang apa nama imajinasi.
imajinasi kan. Kok betul-betul lah, kok tak betul, kira betul je, dia faham. Betul tuan, tapi insyaAllah tak ada virus. Jadi kali kedua datang lagi selepas beberapa bulan, kerana orang tak ramai, kemudian perempuan seorang sama, orang yang sama, perempuan penggali kubur yang sama, dia masuk lagu bondo yang sama. Jadi dia nampak ada dua, kata dia nampak dua kuda, ada orang atas kuda, dia nampak dua malaikat tu, dua orang malaikat lah kata dia kan, rupa manusia, ambil jemput jenazah ni bawa pergi di mana orang tak tahu. Terkejut dia kata mesti ada sesuatu ni hebat ni, sebab berlaku ketika perempuan tu ada. Dia bercerita perempuan tu, dia cerita kan, dia cerita perempuan tu sekarang macam yang dia tahu, dia nampak adalah rupa perempuan ni umat dia, umat Aqabah. Yang pertama hantar tu anak dia, nombor dua pun anak dia, nombor satu dengan nombor dua kan. Bukan, yang tu yang first mati tu adik, yang kemudian mati tu abang. Adik ni fahuwa talibul ilm, penuntut ilmu agama. Tak apa, kerja nuntut ilmu ya. Yang kedua ni abang yang kerja tukang cari kayu, yang menguruskan pengajian adik ni, yang sponsor. Sponsor bahasa kita apa? Menajo. Dah lupa pula bahasa Melayu, bahasa putih pula dah. Ya. Yang abang ini sponsor adik ni cari kayu. Dia bilang, kau jangan pergi apa, soalannya tu lah, kau jangan pergi apa, kau belajar apa keperluan kau dan cari. Abang ni tak belajar, cari untuk adik yang belajar. Dua-dua dapat makam yang sama. Masuk dalam tu Allah buat apa kat dia? Hantar malaikat jemput. Ini bondo disebut kisah haqiqiyah ataupun hikayah haqiqiyah, bondo yang jadi waqi'iyah, bukan bondo cerita kartun, cerita yang dibuat-buat dan direka dia orang. Bondo ni bersanad daripada cerita tukang kubur, yang akhirnya tukang kubur tu pergi jumpa tok guru mengajar kat masjid. Dia kata, wahai tok guru, tok syekh, Eden nak belajar ilmu. Tok guru siap tanya lah, dah tua-tua bangko pun datang nak belajar. Dia dah tua, tukang kali. Pasal apa? Dia nak dapat macam mana yang dia tengok ada orang dapat, yang mak report kata ni penuntut ilmu, dan dapat benda yang sama. Sebab tu dia nuntut ilmu dan yakin dia boleh dapat benda tu. Akhirnya dalam tempoh beberapa tahun Allah angkat dia jadi ulama besar, dapat anak ulama, dapat cucu ulama, semua jadi ulama. Dan semua tu ulama tu penghujung gelaran hafar, penggali. Nah, dalam tempoh beberapa tahun saja jadi ulama besar tu. Jadi makna saya nak bagi kesimpulan apa tuan cerita tu. Tuan-tuan kan dah berusia, bukan tua, berusia kan. Saya nampak macam muda ni, jadi saya tak masuk dalam tu. Ni bukan cerita siapa mati dulu, mati kemudian, tak. Ni cerita kalau tuan-tuan ambil kisah ni, tuan-tuan pun boleh dapat bahagian yang sama. Bukan semestinya untuk menuntut ilmu agama ni orang-orang muda, tak. Walaupun kesedaran tu datang dalam seminggu dulu, tetap ada kemuliaan yang sama kan. Ada tak semestinya kalau kita tak juga, tapi kalau dapat bonus alhamdulillah. Walaupun tuan-tuan fikir mustahil dia boleh dapat jadi ulama besar, tetapi tidak ada yang mustahil insya-Allah taala. Saya kongsikan satu lagi cerita bona tuan guru saya yang ajar Quran. Saya guru Quran saya ada 8 orang. Salah seorang daripada Terengganu kan, Syekh Muhammad Nur bin Besar, orang Terengganu. Bapa dia Besar nama dia, Muhammad Nur bin Besar. Syekh Muhammad Nur bin Besar, orang Terengganu. Memang ilmu Qurannya hebat kan. Jadi dia cerita pengalamannya. Ada satu orang tua, dia dah pencen, dia cikgu. Saya bawa cerita dia ni kat tuan-tuan. Dia cerita masa dalam kuliah, dia ada kuliah Quran. Dia kuliah Quran dia pagi. Saya masuk kuliah Quran dia pagi. Memang ilmu Quran dia mantap, bacaan dan sebutan dia macam Arab, dan dia punya lenggok pun sedap donga.
memang komplit set dah, package dah bab Quran dia. Hafal 30 juzuk Quran lah. Dah lah baca sedap, ilmu mantap, sebutan macam Arab, 30 juzuk dalam Quran lang belum. Jadi sebab tu susah nak cari guru macam tu. Ilmu pula Quran bersanad. Komplit dah bagi saya, package. Jadi dia cerita ada satu orang lelaki pencen kita ambil kira 60 tahun lah, betul tak? 60 tahun pencen. Ni cerita pencen ni kira warga, dah masuk warga emas ke belum? Tak kisahlah. Jadi 60 tahun dia kira paling-paling tidak gigi pun dah raput lah. Jadi dia pencen tuan-tuan, dia buat kerja apa? Dah tak ada kerja apa dan buat ni cakap Quran ni lah kan? Dia pergi kelas Quran dan dia ada bacaan Quran yang berjadual. Pe zuhur, pe subuh, pe zuhur, pe asar, pe maghrib kuliah, pe isyak, tahajud malam. Tahajud tak tinggal. Ni lah rahsia kan. Lepas tahajud baca ni. Dia baca, dia ada target lah. Sebulan berapa kali khatam. Tak salah saya dia kata Tok Guru saya orang tua ni sekurang-kurangnya sebulan 2 kali khatam, sekurang-kurang, lebih tu mungkin kan. Baca kan. Kemudian hujung Tok Guru saya lebih daripada 10 tahun Allah bagi dia umur panjang, tapi istiqamah itu, jadual tu istiqamah lebih 10 tahun, katalah 60 tahun, 70 tahun lebih. Sehingga akhirnya bila dia semayang, contoh tarawih ke apa ke, semayang Allahu Akbar jadi makmum, imam bacakan tarawih Ramadan kan, imam hafiz, apa imam tu baca dia tahu, surah apa, muka surat mana, kanan kiri, atas bawah, dia tahu, adalah gambaran dalam kepala. Dia punya seronok dia punya syok itu, dia baca lagi banyak, sehingga akhirnya selepas boleh tahu lah Allah bagi dia hafal 30 juzuk Quran. Bayangkan, lepas pencen tuan-tuan, tak ada yang mustahil. Tak ada mustahil. Hafal dia 30 juzuk Quran. Allah muliakan dia selepas hanya setahun lebih kurang itu, tak lama lepas dia sedar, dia realize dia dah hafal Quran. Bukan dia nak hafal macam budak-budak hafal duk tahfiz tu, tidak. Habis ulang. Boleh tahun Allah bagi dia ingat dalam kepala. Allah bagi dalam proses dia baca hafal, dia baca ulang, baca habis ulang. Dalam proses dia tu Allah bagi bersih hati. Niat dia betul-betul ikhlas nah. Tak ada buat kerja nak nunggu mati ni kan. Buat dah yang nan boleh. Dia baca Quran. Baca. Hafal dia tuan-tuan. Dalam tempoh yang singkat, stopeh dia rasa diri dia hafal, Allah jemput dia. Mati dalam keadaan mulia. Dia bawa dalam kubur 30 juzuk Quran. Dia bawa dalam kubur ilmu-ilmu Quran. Dia bawa dalam kubur khazanah terhebat dan termulia di muka bumi, Quran. Bawa dalam kubur. Jadi tak ada yang mustahil. Macam tu juga tuan-tuan. Sebab tu Allah firman dalam Quran, Allah firman dalam hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku, kata Allah, 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ni seperti aku berada pada hambaku seperti mana sangkaan hambaku padaku. Macam itulah aku kata dia. Allah hebat. Tak ada mustahil dia boleh buat dan ingat Quran. Macam itulah Allah akan buat kata dia. Maksudnya Allah akan permudahkan apa yang dia ada dia tu dengan Allah. Faham tak maksud saya? Allah memudahkan dia, bagi dia. Supaya macam orang penggali kubur ni. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Bila dia dah tahu hakikat macam mana kemuliaan Allah beri pada penuntut ilmu, dalam kepala tu dan mesti nak jadi macam orang ni supaya dan dapat kemuliaan dalam kubur macam orang tu. Dia pergi jumpa orang tu, akhir jadi ulama dia, dah tua dah. Itu maksud aku di sisi hambaku macam mana dia ke aku, macam mana dia sangkaannya pada aku, macam itulah aku ke dia. Mana dia, ya Allah, tanya, kau maha mulia, tak ada mustahil kau boleh dapat jadi yang dan ni ulama besar. Macam tu Allah akan jadi, dan mudah kau jadi ulama besar. Dia niat ikhlas lah, bukan untuk disebut-sebut dan dia merasa mogah ke diri. Tak.
Hebat. Dan kita ada ruang tu. Supo juga, ini cerita terakhir lah cerita. Tapi bondo dia sambung ni. Cerita masa saya ada satu kuliah, habis kuliah sembahyang azan, lepas tu sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, adalah satu orang tua dalam masjid, dia duduk ujung sekali. Dia ambil ujung sekali. Dia memang kalau sembahyang dia duduk ujung sekali. Sembahyang sunat tak habis, dia robah. Saya duduk dalam tu. Saya menyaksikan dia robah terbaring tu. Saya duduk kat situ, saya duduk belakang. Kan? Dia robah tu tuan, tengah sembahyang. Robah. Badan dia besar-besar sikit. Tapi bukanlah semua orang badan besar copek mati, tak. Jadi maknanya kesihatan kena jagalah juga kan. Dia badan besar. Robah dia tuan-tuan. Kan? Lepas tu ada beberapa orang pergi gagak, ada yang pandai dia pergi apa? Dia picit-picit dadu, lepas tu dia tiup mulut. Awak tak berhenti. Kan? Bagi dah ada 2-3 orang. Duduk tak ada. Saya rasa lebih dalam 15 minit, 20 minit lebih. Tangguh dulu komat tu. Komat tangguh dulu. Begoan orang tu. Sudah datang ambulan. Bila datang cek-cek, dah habis dah. Bila kata dah habis dah, kita pun sembahyang. Sembahyang dalam keadaan jenazah tu masih ada di situ. Tak usik. Sembahyang dulu. Ya. Tuan-tuan bayang tengok. Mati dalam sembahyang. Ibadah paling mulia sekali. Tuan-tuan sebut ibadah apa? Tak payah banyak-banyak lah. Sebut rukun Islam jadilah. Kan? Tu ibadah asas tu. Lepas syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia tunjang dan dia mati dalam ibadah tu. Ibadah paling besar, paling hebat situ. Nombor 2, dalam keadaan berwuduk. Orang mati dalam keadaan wuduk ni, malaikat suka. Bertiga, mati dalam masjid. Tompek paling mulia atas muka bumi. Tutup aurat, menghadap kiblat, komplit set apa kemuliaan yang dikehendaki seorang Islam bila nak jumpa Allah Ta'ala, semua dekat dia. Cuba cek dia tu. Ulama besar tidak, mufti tidak, ustaz biasa-biasa macam saya pun tidak. Orang tak kena, orang hanya kena dia mungkinlah apa nama, orang pencen lah. Dia memang pencen lah. Roman itu dah 60 lebih kan, masuk 70 dah kan. Mungkin orang kena dia mungkin jaga pencen ke, mungkin tak ada nama lah, tak popular. Tuan-tuan tengok cara mati itulah hakikat wali Allah besar. Kau macam tu mati siapa tahu? Itulah hakikat sebenar wali Allah. Yang sehebat-hebat wali matilah sembahyang ni. Diketahui kewaliannya bila dia habis nyawa. Mungkin di satu keistimewaan kita sendiri pun tak tahu. Saya pun tak tahu, tak bertanya orang. Tapi tahu cara mati dia tu yang terbaik atas muka bumi ni. Tengah sembahyang. Kan? Dalam tengah sembahyang tu pula ada yang terbaik ni ketika sujud. Kan? Itu hebat tu. Itu jawapan tu. Kita pun ada ruang yang sama untuk boleh dapat macam dia. Kalau kita ada disebut dalam hadis Nabi, ana inda dhanni abdi wa ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sentiasa dengan dia bila dia ingat aku, kata Allah. Kan? Wa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia ingat aku dalam diri dia, aku akan ingat dia dalam diriku. Kita ingat Allah, kadang ingat kena lupa. Ingat kita pun tak seberapa, maha hebat, maha itu. Tapi kadang-kadang mondo tu separuh yang merosak diri kita. Tapi bila mana Allah ingat kita, berlunggup segala kebaikan yang Allah nak bagi kita dunia akhirat. Allah takkan mensiu-siukan orang tu sedetik pun. Kalau dah Allah ingat orang tu, sedetik pun takkan sia-sia kat dia tu. Itu yang dapat pagi tu, itu yang dapat dalam sembahyang tu, itu yang dapat dalam sujud tu. Mati dalam sembahyang, mati dalam sujud, mati tengah baca Quran, mati dalam sujud, dalam keadaan-keadaan yang penuh kemuliaan. Sebab tu Allah tak pilih bulu. Allah bagi macam mana yang kita sangka terhadap Allah. Allah bagi macam mana yang kita nak kebaikan daripada Allah. Allah tak pilih bulu. Kau nak mati sujud, boleh dia beri. Nah, jalan ni. Dapat ke kita? Baca Quran mudah, tahajud mudah, sedekah mudah. Dah Allah nak bagi benda tu. Dia mudah semua tu. Kita nak mudah, simple benda tu. Dan Nabi sebut benda tu dalam hadis.
Kita nak Allah bagi. Tuan-tuan, bukanlah masalah akhirat, dalam masalah dunia pun kau nak Allah bagi. Allah kata dalam Quran, man kana yuridu harthad dunya, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah kata, siapa nakkan habuan akhirat, nazid lahu fi harthi, akan kami beri berkah untuk dia, akan kami tambah bagi dia dalam usaha. Man kana yuridu harthad dunya, siapa nakkan berkah dunia, nakkan habuan dunia, nu'tihi minha, kami beri apa yang dia nak. Bahkan Allah boleh beri lebih daripada apa yang dia nak. Nak 1 juta, 10 juta. Nak 10 juta, nak 100 juta. Allah boleh beri. Maha kaya Allah. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kau tu semata-mata kau cari, itu saja kau nak penuh hantam polok kau dapat semua tu, ingat akhirat dan 1 sen pun tak bagi. Akhirat 1 kebaikan pun tak ada habuan yang Allah peruntuk untuk dia. Tu kan sesiok tu. Kan? Dalam satu hadis, tak, bukan hadis, ni kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ni semua tidur, kata dia. Lelak semua. Bila dia mati baru dia terjaga. Sebagian ulama menafsirkan kata-kata Sayyidina Ali, bila dia mati dia seorang, itu disebut dalam kitab mana, Imam Suyuti dia sebut benda tu. Kan? Dia macam ni mimpi, macam tuan-tuan kau tidur kan, kadang-kadang kita rasa real je. Real apa? Nikah seorang lagi. Bini pun datang marah-marah kita. Lepas tu tiba-tiba bini boleh senyum balik. Lepas tu senyum kat bini budak. Bini budak pun peluk kita belah kanan, bini tua peluk belah kiri. Lepas tu datang orang tepuk tangan, pup terjaga. Oh Allah, dia. Mimpi rupa kau batu-batu kan syok dia. Dia rasa real mimpi tu, dia terjaga. Oh mimpi rupa macam itulah lebih kurang bila kita mati. Bila kita mati pun kita terjaga. Ya Allah, dia dengan anak dia 5, bini dia 2, dia ada kereta 3 biji. Tu semua macam perjalanan mimpi, baru terjaga. Benda tu semua dah tak ada dah. Kereta mana tak ada dah, rumah mana tak ada dah, bini mana tak ada dah, anak mana tak ada dah. Mimpi. Hakikatnya ada kan, seolah macam tu. Oh dah tu benda-benda semua memang tak ada lah, kau tinggal habis semua tu, habis tinggal dah. Baru sebenarnya dia merasai hakikat kehidupan. Kehidupan yang ditinggalkan di dunia macam mimpi sebiji, macam kita mimpi di dunia ni. Tinggal habis mimpi dalam erti kata tak bawa langsung masuk dalam kubur. Langsung tak ada. Mana ada kata tak ada, macam mimpi. Sebab tu dalam Quran sebut, banyak dalam Quran ulang-ulang benda yang sama. Apa nama? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup dunia ni semata-mata permainan dan kelalaian. Sebab bila kita tinggal dalam kubur kita tahu benda tu semua tak ada. Macam mimpi. Oh, yang dia cari semua nak mimpi, maknanya dia siuk-siuk, tak jadi apa. Bagi orang-orang yang tak jadikan kehidupan dia atas dunia sebagai jalan untuk dapat berkah, maksud macam tu, dia jadi macam tu. Itu kata Sayyidina Ali. Apa macam tu? Dan Allah pun sebut dalam Quran benda ni. Allah kata apa dalam Quran? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia dilekokan oleh harta benda dan keduniaan mereka sampai dia masuk dalam kubur baru dia tersedar. Tu dalam Quran maksud pun. Mungkin dalam tafsiran yang berbeza, tapi benda yang sama. Dia tinggal dunia dia tak bawa apa, kosong. Barat. Kecuali dengan kebaikan-kebaikan lah. Itulah tentu. Kan? Itulah kita nak tempuh ke sana. Kan? Hari ni mungkin kita sehat ke sana kemari. Macam kawan kita kan dulu macam tu. Kan? Dia beradik, sepupu sahat, sepupu sepapat, jiran, kawan dan sebagainya. Hari ni kita jumpa, esok dah tak ada. Hari ni kita berbual, esok dah senyap. Kan? Kita pula yang menanti-nanti waktu kita pula. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kata, apa nama? Qala Umar qad mata fulanun ibnu fulan. Hari ni Umar mengatakan dah mati dah dia ni, mati dah dia ni. Akan sampai satu hari qala fulanun qad mata Umar. Orang lain pula kata, "Oi, Umar dah tak ada dah."
Situlah kita. Itulah kita. Jadi tuan-tuan, insya-Allah nanti pada sesi yang satu lagi saya akan mula pakai kitab tentang kelebihan ilmu, martabat ilmu. Kita tu nipih je kan. Dulu saya pakai kitab tu masa subuh. Lepas kena tondang, saya tak pakai kitab tu. Jadi insya-Allah saya akan pakai baliklah kitab tu. Akan baliklah kitab tu untuk kita sambung, tapi saya start di pada awal baliklah. Start pada awal balik, insya-Allah sama-sama kita manfaatkan majlis ilmu kita untuk manfaat kita bersama. Saya bukan orang alim, saya bukan ulama besar apa lagi. Kita sama-sama berkongsi ilmu daripada kitab yang dah disusun oleh para ulama. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada itu semata, ya. Yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.